Salam dan hai kepada semua pencatur. Baik, pada minggu lepas, GM Magnus Carlsen, seorang pemain terhebat sepanjang zaman, telah memenangi kejuaraan dunia bagi kategori Bliss dan juga Rapid, dan ini menjadikan keseluruhan kejuaraan dunia yang dimiliki oleh beliau adalah sebanyak 17 kali. Sangat-sangat banyak, sangat-sangat hebat. Dan sini saya petik satu game yang telah dimainkan oleh Magnus di kejohanan tersebut. Baik, kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh GM Magnus Carlsen menentang hitam yang dimainkan oleh GM Tigran Petrosyan. Jom kita tengok game ni. Magnus mulakan dengan pawn ke E4, dibalas dengan pawn ke G6, seterusnya D4, bishop G7, knight keluar ke F3, D6, bishop D3, knight C6 dengan idea untuk menyerang pawn di D4. Jadi C3 dimainkan mengawal pawn tersebut. Kita ada pawn ke E5 dan kat sini Magnus tolak, push pawn pergi ke D5, serang knight. Seterusnya, knight lari, knight C pergi ke E7 dan kita ada pawn ke C4. Seterusnya, hitam mainkan pawn ke F5, knight C3, knight F6 dan kat sini Carlsen terus letakkan knight dia di G5. Kita ada knight pergi ke G5 dengan idea mungkin nanti untuk masuk ke kawasan berbahaya seperti E6. Baik. Pemain kedua membuat castling kat sini dengan 0-0 oleh hitam dan seterusnya 0-0 oleh putih. Kita ada pawn ke C6, queen B3, meletakkan queen selari di diagonal yang membahaya kat king kat situ. Jadi kat sini kita ada king lari ke H8 terus. Seterusnya bishop ke D2, pawn ke F4, rook A ke C1 dan kat sini C5 dimainkan. Queen ke A3, pawn ke H6 menyerang knight dan barulah knight masuk melompat ke E6. Kat sini kita dapat tengok knight ni sangat kuat, jadi hitam bishop makan knight E6, pawn D makan bishop E6. Sebenarnya dalam posisi ini hitam adalah lebih bagus. Sebab apa? Sebab pawn di E6 ni memang tak apa-apa dan pawn ni mudah untuk kita bunuh. Sebagai contoh, knight boleh pergi ke H7 dan selepas itu gerakan terbagusnya adalah untuk melompat keluar ke G5 dan makan saja pawn di E6 secara percuma. Ini memang betul-betul Carlsen bagi free. Okey. Tetapi selepas pawn D makan pawn E6 ni, kat sini tak tahu kenapa hitam cuba untuk menyerang dengan agresif. Dia tolak pawn ke F3 cuba untuk buat serangan ke atas kubu putih macam ni. Jadi kat sini Carlsen tak makan lah, sebab kalau makan kubu dia menjadi tak cantik, jadi rosak. Jadi dia gerakkan pawn pergi ke G3. Seterusnya kita ada queen ke C8, cuba untuk makan pawn tu dengan queen. Knight pergi ke D5, ada serangan ke atas knight tapi tak ada masalah. Kat sini hitam mainkan queen makan pawn E6 sambil kawal knight tu. Kita ada rook F ke E1 dan kat sini kita dapat tengok kalau hitam cuba untuk mainkan queen ke H3, cuba untuk checkmate dekat G2, ini sia-sia. Sebab apa? Sebab putih akan mainkan bishop turun ke F1, halau queen tu dan tak ada checkmate yang akan berlaku. Sebab itulah selepas rook F pergi ke E1, kat sini hitam buat pertukaran knight dengan knight E makan knight di D5. Kita ada pawn C makan knight di D5 sambil serang queen dan queen pergi ke G4. Seterusnya bishop terus turun ke F1, B6 dimainkan, pawn ke H3 serang queen, queen lari ke H5, B4, pawn G5, pawn B makan pawn C5 diikuti dengan pawn B makan pawn C5 dan kita ada queen ke A6 serang pawn D6 yang tak ada orang kawal kat sini. Jadi rook A pergi ke D8 untuk kawal pawn tu dan kita dapat tengok kat sini mungkin ada yang tertanya-tanya, coach, pawn dekat A7 tu free ke, boleh ke makan? Okey, kita tengok kat sini kalau queen makan pawn di A7 ini sebenarnya tak bagus. Sebab apa? Sebab hitam akan mainkan rook pergi kembali ke A8 serang queen dan selepas queen tu lari ke mana-mana, sebagai contoh queen ke B6, kita ada rook boleh makan pawn di A2 sambil membuat serangan ke atas bishop dan juga ke atas 7 rank yang berbahaya kat sini. Jadi tak bagus untuk makan pawn di A7. Sebab itulah selepas rook A pergi ke D8, kat sini Magnus mainkan rook pergi ke B1. Dia nak bawa rook satu lagi lah. Okey. Seterusnya G4 dimainkan, cuba untuk buka serangan kat sini. Of course sudah tentu kalau pawn H makan pawn G4 ini bunuh diri namanya. Sebab apa? Sebab selepas knight makan pawn G4 tu kita ada ancaman checkmate dekat H2 ataupun seterusnya selepas itu F2. Jadi ini memang checkmate dua step yang tak boleh orang kata dibendung. Jangan mana-mandai makan kat situ. Selepas G4 of course Magnus tolak H4 yang kita dapat tengok walaupun pawn hitam ni tinggi,
menakutkan nampak, tapi sebenarnya memang tak buat apa-apa. King putih adalah selamat. Don't worry. Okay? Baik, kita sambung kat sini. Queen pergi ke G6. Kita ada bishop ke A5. Serang rook. Sebab apa? Sebab kat sini rook sedang kawal pawn. Jadi, kalau rook tu lari, bolehlah queen makan pawn D6 secara percuma. Kat sini, rook cuba larikan diri ke D7, kawal lagi pawn. Tapi, Magnus mainkan bishop ke B5. Bawa satu lagi bishop kat situ. Jadi, rook kena lari. Rook D pergi ke F7 dan sekarang sudah free pawn D6. Senang. Magnus memang main senang. Dia tak main benda-benda pelik pun. Jadi, kat sini, dah ada benda free, makan je lah. Queen makan pawn D6. Free. Dan queen hitam pergi ke H5. Kita ada bishop ke C3. Serang pawn di E5 kat situ. Dan knight lari ke H7. Buka defend. Buka bantuan defend kat sini. Seterusnya bishop ke F1. Bishop ke F6. Rook ke B5. Nak makan pawn di C5. Knight ke G5 kat sini. Bagi free knight dengan idea untuk buka laluan serangan queen. Sebenarnya kat sini, putih tak ada masalah untuk makan knight tu. Sebagai contoh, pawn H boleh je makan knight di G5. Dan selepas pawn H hitam makan pawn di G5, kat sini, putih boleh mainkan bishop makan pawn di E5. Dan kita dapat tengok pertukaran bishop akan berlaku. Dan lepas bishop ni tak ada, memang tak ada bahaya pun dekat file H2. Queen hitam tak boleh masuk. Dan kat sini silap-silap king hitam pula yang berada dalam bahaya lah. Sebab ada bishop, ada queen dan juga ada rook yang cuba untuk masuk ke tempat king hitam kat sini. Tetapi kat sini Magnus tak nak makan. Dia tak lapar sangat. Jadi selepas naik J5 tu, dia makan pawn je. Rook pergi makan pawn di C5. Dan kita ada knight masuk check di H3 kat sini. Kalau king lari, sudah semestinya knight akan makan pawn F2 secara percuma. Jadi kat sini bishop makan saja knight di H3. Kita ada pawn G makan bishop H3 dan queen pergi ke E6 kat sini dengan idea nak makan pawn di H3. Senang kan? Simple. Permainan yang senang. Kat sini kalau korang tengok kan, serangan hitam tak akan berjaya. Sebagai contoh, kalau bishop cuba untuk sacrifice, makan sekali lagi di pawn H4 kat situ, ini tak berjaya. Sebab apa? Sebab queen putih boleh makan pawn di E5 check sambil paksa hitam untuk tukar queen. Jadi kat sini selepas queen makan queen E5, bishop makan queen E5, ada check sekali lagi. Dan lepas queen tak ada apa-apa serangan yang perlu ditakutkan oleh putih dan putih akan menang kat sini. Okey? Selepas queen E6 kat sini, putih tak buat sacrifice. Dia larikan dulu king ke H7. Tapi ini semua terlambat. Sebab apa? Sebab kat sini queen boleh makan pawn H3 dan Magnus memang makan pawn tu. Selepas itu kita ada bishop pergi ke H8 dan mulalah Magnus tolak pawn yang merupakan pas pawn. Kat sini kita ada pawn pergi ke D6, rook pergi ke J8 dan gerakan terakhir rook pergi ke C7. Memaksa sekali lagi untuk tukar rook. Dan kat sini Tigran Petrosian yang main hitam telah resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab memang serangan dia tak menakutkan. Nampak menakutkan tapi sebenarnya tak buat apa-apa. Dan kat sini Magnus dah lebih 2 pawn dan dia akan cuba untuk tukar pieces kat sini dan memenangi perlawanan ini dengan mudah.